Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada sesi kali ini. Ya, saya harap pelajar sekalian berada dalam keadaan sihat sentiasa. Ya, sentiasa mengamalkan SOP untuk mencegah COVID-19 yang melanda ketika ini. Moga-moga kita sentiasa terhindar dari menjangkiti virus tersebut dan sentiasa mendoakan agar virus ini segera dihapuskan dari muka bumi. Ya. Okey, baik, apa khabar semua? Apa yang pelajar-pelajar sedang buat sekarang di rumah? Saya harap sudah makan semua. Yang mana dahaga tu bolehlah minum air, kena kerap minum air pada ketika ini untuk menjaga kesihatan dalaman diri kita. Okey, tanpa membuang masa, kita akan terus kepada tajuk seterusnya, iaitu dalam bab pemasangan motor, penyelenggaraan motor satu kuasa. Jenis-jenis motor kita sudah belajar pada sesi yang lepas. So kali ini kita akan melihat tajuk motor 1.7, iaitu motor segera. Dalam bahasa Inggerisnya ialah synchronous motor. Synchronous motor. Okey, apakah jenis synchronous motor ni? Motor segera ni, macam mana boleh dapat motor segera ni? Nama dia boleh dapat segera. Okey. Dan bagaimana dia punya binaan dia, bagaimana dia punya ciri dia, macam mana kendalian dia, dan macam mana dia punya aplikasi dengan motor segera ni dalam kehidupan manusia. Okey, seterusnya kita akan tengok 1.7.1 binaan motor segera. Okey, dalam synchronous motor ni kita akan tengoklah binaan dia. So dekat sini penerangan saya, biasanya kita tengok binaan motor ni basically benda yang sama, cumanya dia berbeza dari segi dia punya design mereka, bentuk. Sama ada benda tu ada yang jenis melekat, ada yang jenis kekal, ada yang jenis boleh ubah dan sebagainya. So binaannya sama dengan pengulang alik jenis medan berkisar anti pegun. Okay. Statornya dibelit dengan belitan 3 fasa, sementara rotor dibuat dua bentuk, iaitu sama ada kutub tonjol atau kutub silinder rata. Okay. Ini adalah binaan motor segera. So motor ini dia memerlukan ujaan arus terus dari luar dan dibekalkan ke rotor melalui gelang gerincing. Okay. Dia kena ada arus terus untuk dia punya stimulate masa nak starting. Biasanya masa nak memulai hidup tu, dia punya komponen dia perlu ujaan arus terus lah. So dalam gambar ni kita tengok, dalam gambar ni biasa kita akan tengok yang saya tunjuk sekarang ialah ada types of synchronous motor. Ini adalah contoh-contoh jenis synchronous motor. Okay, dia banyak jenis, banyak design dan aplikasi kegunaan dia. So sebagai contoh saya tunjukkan di mana kita ada binaan rotor, kita ada binaan stator, benda yang sama. Kita ada magnet, kita ada belitan, dan kita ada dia punya rumah dia lah. Biasa rumah motor ni biasanya bulat lah bentuk dia macam silinder. Okey, kita tengok yang pertama. Itu adalah projecting surface mounting. Ini adalah jenis dia lah, bentuk dia macam ni. Apa nak pernah tunjuk tu, kalau ada simbol N dengan S tu, itu adalah polarity bagi dia punya medan magnet. B, kita tengok inside magnet. Tengok perbezaan dia, rotor core di mana, stator magnet dia di mana. Beza tak dia punya jenis
yang C interior magnet. Tengok dia bentuk petak. Tapi basically binaan motor ni biasanya sama je. Dia ada rotor, dia ada stator, dia ada magnet, dia ada coil ataupun belitan lah. Okey. Seterusnya kita tengok 1.7.2 kendalian motor segerak, synchronous motor. Kita nak ceritakan tentang bagaimana dia punya cara pergerakan dia sebelum semasa dia berputar, macam mana elektrik tu boleh masuk. So kita cerita sikit. Bila nak hidupkan sesuatu, kita kena ada bekalan. Bekalan dipanggil input. Okey, contoh dekat sini bekalan 3 fasa. Bekalan 3 fasa, kita bekalkan, kita masuk sambung wire. Bila bekal masuk, kita on switch, putaran magnet akan wujud pada stator motor itu. Okey, putaran magnet, putaran medan magnet. So biasalah bila ada belitan, dia akan elektrik teraruh. Elektrik memasuki belitan tu, dia akan menghasilkan aruhan dan seterusnya menghasilkan medan magnet, iaitu dipanggil elektromagnet, wujud pada stator. Okay, stator motor. So bagi motor segerak yang jenis kecil, dia dibuat daripada magnet yang kekal, permanent. Okay, itu jenis yang berukuran kecil lah. Dia tidak memerlukan hujaan arus, dia boleh hidup terus je. Kalau kita pasang, dia terus pusing. Maka motor tu boleh terus berputar lah, mengikut arah putaran medan magnet stator pada kelajuan kesegerakan. Kerana kita tengok rotor tu seolah-olah telah terkunci oleh medan magnet stator. Dia ada lock. Maknanya kita tengok dekat situ gambar rajah yang sedang dimainkan sekarang ini. Okey, kenapa jadi merah? Kenapa ada perkataan north dengan south ni, NS? Tengok mula merah, mula tak hidup. Okey, sekarang ni kita nak tengok macam mana dia boleh terkunci dengan medan magnet stator. Kita tengok biru. Biru tu mula-mula bergerak. Bila dah arus mengalir menghasilkan medan magnet, dia akan terkunci. Nampak? N dengan N. Okey. S dengan S. Mula-mula dia tak segerak, dia tak sama. So bila dia start, N tu dia melekat pada medan N. Tu yang dipanggil terkunci oleh medan magnet stator. Okey, saya harap boleh faham dekat situ. Berdasarkan gambar rajah yang saya sediakan dekat sini, untuk kita fahami bagaimana dia punya kendalian dia. Benda ni harus diingat kerana soalan-soalan untuk penambahan markah, dia tanya soalan bagaimanakah kendalian, ceritakan kendalian motor yang anda tahu. Maknanya kalau kita tahu dia punya kendalian ni, dia punya fungsi dia, kita boleh dapat markah bonus dalam soalan subjektif, soalan esei dan sebagainya lah. Benda-benda ni kita kena sentiasa melihatlah dia punya cara kerja dia. Kalau ada masa lebih, tengok video, kita study macam mana, kenapa itu berlaku. Alright, saya harap kamu semua faham. Kita akan terus pada slide seterusnya. Okey, 1.7.2 masih lagi kendalian motor segerak. Kali ini motor segerak yang berukuran sederhana. Okey, baik. Biasanya dia mempunyai belitan bersama dengan sangkar tupai. Okey, dia ada sangkar tupai dekat situ. Semasa motor tu nak dihidupkan, putaran rotor tu diwujudkan dengan cara aruhan. Maknanya aruhan ni dia masuk current lah dalam tu. Okey, rotor tu akan terus berputar dengan sangkar tupai. Okey, rotor tu akan berputar dengan sangkar tupai. Dan bila kelajuan ni dah capai kelajuan kesegerakan, bekalan arus terus dia ujakan kepada rotor motor tersebut lah. Maknanya
gunakan, barulah ada connection. Medan magnet rotor yang baru itu seolah-olah dikunci oleh medan magnet stator, dan motor itu akan terus berputar pada kelajuan kesegerakan. Okey, keadaan yang sama sajalah, sebenarnya ceritanya sama saja supaya kita memahami. Cara motor kecil lain, cara motor sederhana lain, cara motor yang jenis besar punya, memang besar-besar gajah punya motor, dia banyak dia punya kendalian yang berbeza. Seterusnya tengok 1.7.2 kendalian motor segera, synchronous motor. Alright, kita tengok motor yang berukuran besar. Biasanya dia nak starting tu dia dipusingkan dulu dengan bantuan penggerak dari luar, sama ada kita sama dengan arah putaran medan magnet stator. Maknanya ada benda yang auxiliary dia untuk gerakkan dia, sebab dia motor dia besar sangat, jadi dia tak boleh berpusing dengan sendiri. So dia kena perlukan bantuan untuk menggerakkan dia. Okey, bila kelajuan motor tu dah capai kelajuan kesegerakan, okey, kelajuan kesegerakan tu macam mana? Apa kelajuan kesegerakan ni, cikgu? Okey, pelajar-pelajar kita tengok kelajuan kesegerakan. Kita tengok dekat sini, dekat gambar rajah ni, yang tengah berpusing-pusing ni, ini adalah dia punya kelajuan kesegerakan. Dan sekarang ni motor, okey, motor ni tak masuk lagi. Bila motor tu dah masuk, dia akan lock dan dia akan ikut dia punya cara pusingan kelajuan kesegerakan. Okey, boleh faham? Alright. Okey, ketika itu barulah penggerak bantuan ditanggalkan dari rotor itu. So tadi kan masa dia mula-mula nak gerak, dia pakai auxiliary punya bantuan. Maknanya ada motor yang sementara untuk pusing dia sebab dia berat, dia besar kan. Bila dah sampai dia punya level kelajuan dia, penggerak bantuan tadi kita cabut lah, kita tanggalkan daripada rotor tu lah. Maknanya dia terus berpusing dengan sendiri. So bila dia dah off, kalau kita nak on balik, kita kena guna bantuan penggerak semula lah. Sebab dia terlalu besar kan, benda besar, berat, mana boleh. Alright. Okey, 1.7.3 ciri-ciri motor segerak, synchronous motor. Okey, ini adalah ciri-ciri yang perlu kita ingat bagaimana synchronous motor ini, ciri-ciri binaan dan fungsi lah, dia punya fakta tentang motor segerak. So yang pertama kita tengok dia punya kelajuan motor ni. Kelajuan motor ni dia tetap. Okey, satu di kelajuan rotor sama dengan kelajuan kesegerakan. Kesegerakan yang saya sembang tadi lah, bagaimana medan dia berpusing, itulah kesegerakan dia. Okay. Faktor kuasa motor ini boleh dilaraskan dengan mengubah nilai ujaan arus terus diberikan kepada rotor. Kedua, kita tengok faktor kuasa motor boleh dilaras dengan ubah nilai ujaan arus terus. Maknanya arus masa nilai lah, arus input tu kita boleh ubah, faktor kuasanya berubah ikut nilai masukan. Jika nilai lebih, kalau nilai tu lebih, faktor kuasa akan mendahului, dan jika nilai rendah, faktor kuasa dia lambat sikit lah, akan menyusul lah. Boleh faham pelajar-pelajar sekalian? Okey, adakah anda masih lagi bersama saya? Okey, seterusnya kita tengok ciri seterusnya ialah semakin besar rotor motor ini. Okey, bila semakin besar rotor motor, semakin tinggi dia punya kecekapannya, dan biasanya ia digunakan pada satu arah putaran sahaja. Okey, baik, saya ulang lagi sekali. Biasanya motor segerak ni digunakan pada satu arah putaran sahaja serta tidak membawa beban yang berat. Okey, baik, itu adalah ciri-ciri motor. Kalau nak faham lagi, ubah nota saya menjadikan peta minda
untuk kita lebih faham ciri-ciri motor segera ini. Nanti kita faham, senang untuk menjawab soalan-soalan yang akan ditanya nanti. Okey, pada hujung minggu ini soalan-soalan akan saya berikan dan semua jawapan telah saya berikan dalam penerangan secara nota ini. So, kalau nak jawab soalan, ulang balik. So, kita terus kepada ciri motor segera. Ada lagi ciri-cirinya? Saya rasa sampai sini saja, 1, 2, 3, 4. Tapi dalam 1, 2, 3, 4 poin yang saya cerita ni, ciri motor ni bukan 4. Dia ada banyak lagi sebenarnya. So, ini kamu boleh pecahkan menjadi poin-poin penting. Okey, baik. 1.7.4, kegunaan motor segera. Okey, baik. Kegunaan motor segera ni, sinkronis motor. Biasanya motor ni, motor kita guna untuk kerja-kerja yang memerlukan kelajuan. Nak cepat kan, kelajuan speed. Kita terus, ada yang jenis motor tu kita nak on sekejap, ada yang jenis terus-terus. Kalau kita ada kilang yang besar, biasanya kita akan terus menerus lah pasang dia 24 jam. Contohnya kita boleh aplikasikan ke alatan seperti bam, pemampat dan sebagainya lah, kerana kecekapan ni tinggi. Selain itu, motor ni juga digunakan untuk membaiki faktor kuasa bekalan. Okay, dia boleh ubah dan baiki faktor kuasa bekalan dan memperbaiki voltan pada talian. So, kalau poin yang kedua sekarang ini, dia ada baiki faktor kuasa bekalan dan memperbaiki voltan pada talian. Ini adalah contoh yang sukar untuk saya tunjukkan seperti untuk perimpangkal lah. Okey, bagaimana orang yang bekerja dalam industri motor ni, dia lebih faham apa yang sedang berlaku. Bila motor tu besar, dia boleh baiki faktor kuasa dan voltan pada talian. Ini dia punya higher lagi lah, dia punya fungsi kegunaan motor segera ni ataupun sinkronis motor. Okey, baik. So, penerangan sampai sini saja. Simple, ringkas. Okey, sebelum tu kita ulang balik, kita tengok balik raja-raja yang saya telah share dekat sini. Tolong kan tengok benda yang bergerak-gerak ni, barulah kita faham macam mana motor ni. Kalau dulu saya tak ada bergerak-gerak macam ni. Okey. Okey, saya ingin share sikit dia punya dia punya contoh bagaimana fungsi motor ni yang jenis besar punya. So kita akan tengoklah beberapa bukan beberapa, ada satu video saya sediakan khas untuk kita tengok aplikasi sebenar motor segera. Mungkin contoh ni tak sama dengan motor segera, tapi dia melibatkan motor lah. Mari kita lihat. Okey. Okey, kita tengok dulu. Apa yang sedang berlaku sekarang ni? Okey. Okey. Resume share. Kita test dulu apa yang sedang berlaku sekarang ni.
Okay, kita tengok ya. Alright. Sekarang ni kita tengok dia punya ni. Okay, sama-sama kita tengok. Sebenarnya banyak lagi video lain dalam YouTube lah. Mana mereka nak hidupkan jenis besar, jenis yang buat di 2500 dengan jenis video pasar squirrel cage macam motor sama je, ada yang jadi kecil, ada yang jadi besar. Alright, itulah contoh video yang saya dapat sharekan kepada pelajar. Okay, oh memang terbaik. So paparan lain boleh kita tengok dekat sini, macam apa yang berlaku dekat synchronize motor ni. Bagaimana synchronize motor tu. Okay, rotor dan stator kita tengok macam mana rotor dan stator diasingkan. Okay, nanti dia punya sangkar dia, belitan dia ada. Okay, kita akan tengok bagaimana dia ada connection masukkan dan dia ada magdan, itu yang dipanggil kesegerakan tu. Dia letak, dia masuk balik rotor dalam tu, DC supply dalam tu. Dia punya cara DC dia, dia boleh keluarkan balik. Dalam tu pun ada dia punya belitan-belitan untuk yang dikatakan tadi ujaan arus. Itulah yang dikatakan ujaan arus dikemukakan masa nak berputar. So dia boleh masukkan medan yang kecil dan dia boleh lock medan yang besar. Sekarang ni dia tunjuklah kesegerakan. Masa mula tu dia tak segerak, dia berpusing dulu. Lama-lama dia terus medan dia ikut kesegerakan lah. Ini dia punya cara, formula, frekuensi, RPM, number of pole dan sebagainya lah. Ini yang tingkat yang tinggi. Sekarang ni saya cerita yang biasa sajalah. Bagaimana benda ni berlaku. Dia ada kira-kira dia juga. So kita tak belajar kira-kira, kita tengok dulu. Kan kita belajar kan pening. Alright, kita tengok dulu animasi ni. Yang penting animasi ni kita boleh faham, InsyaAllah kita akan faham macam mana fungsi motor segerak. Dia lock. Mula-mula dia tak lock, dia interlock, lepas tu dia lock sama. Tengok dia punya kutub dia, north dengan north, south dengan south. Dia ada tolak. Dia ada yang jenis yang tolak atas, tolak bawah, macam nak panah merah tadi. Tu cara dia punya medan dia lah. Tengok pada dia punya rotor dia sekarang ni. Tengok dia buka dia punya sangkar dia tu. Itu dia panggil sangkar tupai, squirrel cage. Macam mana sangkar tupai ni cikgu? Tengok video ni kita faham.
InsyaAllah kita boleh fahamnya. Okey, nampak satu persatu kita berjaya memahami tentang motor. Okey, ada Megdan yang terhasil dari rotor semasa dia berputar lah. Okey, yang hijau nak panah tu dia punya Megdan yang akan menarik lah. Dia nak tertarik. Pada masa ni polariti dia punya magnet dia masih berbeza lagi. Dia berlawanan lagi. Sekarang ni dia tengah berpusing kan. Dia nak mencari locking field atau medan yang tersegerak tu, baru dia pusing sama. Okey, dia tengah pusing sekarang ni. Dia pusing lagi. Dia cuba pusing, pada masa sama dia tengah mencari kesegerakan. Bila dah mencapai kesegerakan, dia mula berputar dengan laju maksimum. So kita pasang balik dia punya penutup dia. Belakang motor ni biasanya ada kipas lah. Apa dia tujuan kipas? Tujuan kipas adalah untuk menyejukkan motor ni. Sebab apa? Bila dia berpusing, dia akan menghasilkan haba. Alright, sekadar itu sahajalah pada kali ini. Moga-moga kita akan dapat lebih fahaman kita dalam pembelajaran. Okey. Maknanya banyaklah yang kamu belajar tentang motor ni. Banyak dah kita belajar tentang motor ni. Okey. Seronok sebenarnya babak motor ni, tapi kita tak nak bayangkan tu, kita tak dapat tanpa contoh-contoh grafik macam ni kan. Zaman sekarang dah berubah. Zaman sekarang yang penuh dengan animasi grafik yang sangat-sangat hebat. Okey. Itu sahajalah daripada saya untuk kali ini. Moga kita akan memahami lah tajuk-tajuk seterusnya dengan motor kita. Okey. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi akan datang. So di akhir nanti pastikan kita membuat homework kita jawab soalan-soalan yang akan diberikan, dan tulis dalam buku nota khas. Jangan tulis di tempat yang berterabur. Okay? Buat satu buku. Sebab kita belajar kan, kita belajar kita kena ada buku yang tetap. Kalau bab literik saja, kalau bab English saja. Jangan campur aduk. At least ada buku yang khas supaya kita mudah untuk mencapai kefahaman kita dalam menimba ilmu, insya-Allah. Okey, sekian itu daripada saya. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada penyampaian yang saya berikan ini, dan segala yang buruk tu datang daripada saya lah. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini, kalau ada salah silap, mohon ampun dan maaf atas kekurangan saya semasa saya menyampaikan penerangan ini. So saya doakan semoga murid-murid atau pelajar-pelajar sentiasa berjaya dan menikmati hidup yang berkualiti. Okey. Assalamualaikum. Ciao. Stay home, stay safe. Cegah COVID-19. Jaga jarak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.